Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 6 Mei 2015. JKKN akan bina kompleks di Johor dengan kos 30 juta ringgit. Manfaatkan bidang kemahiran. Hari Bomba disambut penuh semangat, siap siaga hadapi cabaran bencana. Polis Johor tingkat usaha putih kawasan jenayah. Dan akhir sekali, bayi perempuan 9 bulan maut tercampak keluar dalam kemalangan di Senai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan membina sebuah lagi kompleks JKKN di Johor dalam rancangan misi ke-11 dengan anggaran kos melebihi 30 juta ringgit. Ketua Pengarah JKKN Datuk Nurliza Rofli berkata, buat masa ini JKKN mempunyai 11 kompleks di seluruh negara. Menurut beliau, kompleks itu akan dibina berhampiran Danga Bay serta mampu memuatkan 800 orang pada satu masa. Katanya pada sidang media selepas merasmikan Galeri Seni Budaya Kompleks JKKN Negeri Sembilan. Turut hadir Pengarah JKKN Negeri Sembilan Muhammad Razi Omar. Datuk Nurliza juga berkata Kompleks JKKN di Johor akan mempunyai auditorium yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan bagi menarik lebih ramai pelancong dari luar negara, terutamanya Singapura. Sementara itu, Datuk Nurliza berkata setiap kompleks JKKN di seluruh negara akan mewujudkan satu galeri khas kebudayaan dan kesenian sebagai pusat rujukan sumber maklumat dan pengumpulan seni budaya. Beliau berkata antara pengisian galeri yang telah disusun atur merangkumi audio visual, koleksi gambar pegon, koleksi busana tradisi negeri, bahan kraf tangan negeri serta replika berkaitan seni dan budaya. Pemikiran mahasiswa yang hanya mahu menjadi profesional selepas tamat pengajian perlu diubah supaya kekosongan dalam bidang kemahiran dapat dimanfaatkan, memandangkan peluang yang luas dalam pasaran kerja. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim berkata, golongan mahasiswa perlu faham negara ketika ini hanya memerlukan 25% golongan profesional berbanding 65% keperluan dalam bidang kemahiran. Katanya jika tidak ada peluang dalam bidang profesional, mahasiswa disaran menyertai program atau kursus kemahiran penuh dan separa penuh supaya dapat memenuhi keperluan serta kekosongan dalam bidang berkenaan. Beliau yang juga ahli Parlimen Muar berkata ramai mahasiswa meletakkan sasaran untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang profesional sedangkan bidang kemahiran juga penting dan menawarkan gaji yang lumayan. Dalam pada itu, beliau berkata lepasan UiTM amat bertuah kerana laris dalam pasaran kerja dan tidak perlu menunggu lama untuk bekerja. Perkembangan yang selari dengan matlamat universiti berkenaan untuk membantu Bumiputera. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program mengubah destinasi anak bangsa di Pejabat Pendidikan Daerah PPD baru-baru ini. Program itu dianjurkan Pusat Khidmat Parlimen Muar dengan kerjasama UMNO Bahagian Muar, Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Parlimen Muar dan Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Selangor. Hari Anggota Bomba Sedunia 2015 yang diraikan semalam disambut dengan penuh semangat kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran pelbagai bencana dan terus fokus terhadap peningkatan kualiti perkhidmatan. Semangat tersebut dibuktikan dengan pelbagai kejayaan dilakar anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat di seluruh negara tanpa menghirau penat lelah mengharungi pelbagai cabaran bencana demi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Di Johor, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Muhammad Yusof Muhammad Gunos berkata, kira-kira 370 juta ringgit nilai harta benda orang awam berjaya diselamatkan bagi tempoh Januari hingga 30 April lepas. Muhammad Yusof berkata tugas bomba tidak hanya tertumpu kepada kebakaran semata-mata apabila turut terlibat dalam 1,561 operasi penyelamat berkaitan kes lemas, kemalangan jalan raya dan pelbagai bencana sepanjang tempoh sama. Majlis sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2015 peringkat negeri Johor diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Timah Sari, Batu Pahat. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini.
Kembali semula. Polis Kontingen Johor akan pertingkatkan usaha memutihkan kawasan-kawasan yang kerap dicemari jenayah dalam usaha membantras kegiatan itu di negeri ini. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Rusli Ahmad, sebanyak 15 kawasan hitam atau black spot berkenaan berjaya dikenal pasti di seluruh daerah negeri Johor setelah dipantau sejak beberapa tahun lepas. Lagi satu, saya berkendakkan Ketua Polis daerah saya mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan pembersihan. Meaning the concept of whitening the black spot. Jadi kalau setiap daerah ada, kita ada 13 OCPD, cuma mengenalkan pasti satu kawasan perumahan yang kita katakan bermasalah dengan elemen gangsterism dan sebagainya, maka kita kenakan menjadikan anak angkat di situ. Tambah Datuk Rusli, beliau telah mengarahkan semua ketua polis daerah di negeri supaya mengesan kawasan hitam berkenaan dengan melakukan pemantauan meluas. So, when we say whitening the black spot, segala-galanya kita bersih. Nyamuk pun tak ada kalau kita nak buat begitu. Jadi kita nak participation. Kita akan usahakan, jadi saya mintakan OCPD menggunakan bijaksanaan itu. Jumpa AADK, local council, JKR and all that. Cuba kita usahakan. Beliau berkata demikian semasa sidang media pada majlis perjumpaan Ketua Polis bersama media Johor di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Selain itu, Polis Johor akan bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bagi membersihkan jenayah di kawasan terbabit termasuk membina balai polis di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Datuk Rusli Ahmad mengambil alih jawatan Ketua Polis yang baharu daripada Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif pada 26 April yang lepas. Polis akan menangkap individu yang gagal membayar saman trafik, terutamanya pesalah yang mempunyai waran tangkap selepas 15 Mei ini. Ketua Polis Trafik Johor, Superintendent Baharudin Mat Taib berkata, selepas tarikh itu, pihaknya akan mengadakan ops warta bagi menangkap individu berkenaan. Katanya semua pesalah trafik ini boleh pergi ke mana-mana kaunter trafik untuk membuat semakan dan menjelaskan saman yang tertunggak, terutamanya mereka yang telah dikeluarkan waran tangkap. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Bagaimanapun, mereka yang telah dikenakan waran tangkap hanya boleh membayar saman di kaunter trafik, manakala saman-saman lain boleh dibuat menerusi laman web MyEJ. Menurut beliau, setakat ini sebanyak 1.59 juta saman telah dikeluarkan setakat tahun 2003 bagi seluruh Malaysia. Seorang bayi perempuan berumur 9 bulan maut selepas tercampak keluar daripada kenderaan dalam satu kemalangan yang melibatkan 3 buah kenderaan di kilometer 22, Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran persimpangan keluar Senai semalam. Ketua Polis Daerah Kulai Jaya, Superintendent Razak Mat Said berkata, pada kejadian pada pukul 6 pagi itu, bayi yang berada di pangkuan ibunya yang duduk di sebelah bapanya di tempat duduk hadapan tercampak keluar ketika kejadian. Dia berkata bapa bayi itu yang memandu Proton Izora gagal mengawal kenderaan yang dipandunya di lorong kanan lalu masuk ke lorong kiri dan melanggar belakang sebuah lori trailer. Kenderaan pelbagai guna MPV itu kemudiannya terbabas ke tepi jalan sebelah kiri melanggar rel penghadang jalan lalu terbalik beberapa kali. Motosikal yang berada di belakang Proton Izora itu cuba mengelak kedua-dua kenderaan di hadapannya dan terbabas ke rel penghadang jalan. Bagaimanapun, ibu bapa bayi, pemandu trailer dan penunggang motosikal mendapat kecederaan ringan. Identiti kesemua mangsa kemalangan bagaimanapun tidak didedahkan beliau. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.